Sekuriti makanan adalah apabila kita mempunyai akses kepada makanan yang cukup, bernutrisi dan sihat secara mudah dan berterusan untuk keperluan diet. Sekuriti makanan penting dalam memastikan keperluan makanan yang dibekalkan oleh kerajaan bagi mencukupi, selamat dan bernutrisi untuk semua rakyat Malaysia. Terdapat beberapa isu sekuriti makanan, antaranya ialah kebergantungan import dan peningkatan populasi penduduk. Isu yang kedua ialah kemampanan sumber. Yang ketiga, keselamatan dan harga makanan. Berdasarkan isu 1, kebergantungan import tidak bagus kerana negara kita akan mengalami kekurangan makanan sekiranya negara luar memilih untuk tidak lagi mengimport ke negara kita. Jalan penyelesaian yang telah diusahakan oleh kerajaan ialah mengimplementasikan kajian R&D dan menubuhkan Institut Agri-Bioteknologi bawah Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI. Dalam sektor pertanian, kerajaan telah mewujudkan subsidi peruntukan dan tanah kepada para petani sebagai modal. Kerajaan telah memperuntukkan 4.9 bilion kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2020. Pada tahun 2023, kerajaan telah meningkatkan subsidi dan insentif kepada 1.8 bilion bagi industri pertanian dan perikanan. Teknologi juga dinaik taraf. Contohnya penanaman menegak yang membuahkan hasil yang banyak tanpa memerlukan tanah dan ruang yang luas. Seterusnya, penggunaan mesin dan cintera moden seperti mesin pelirai padi. Kemudian, kaedah hidroponik iaitu penanaman tanpa menggunakan tanah. Mineral penting diserap oleh tanaman melalui ion anorganik yang larut dalam air. Jadi, walaupun tanpa tanah yang bertindak sebagai simpanan nutrien mineral, akar tanaman masih dapat menyerap nutrien mineral yang larut dalam air. Di Kedah, proses penyemburan rasun dan baja menggunakan drone dan teknologi ultra low volume iaitu penyemburan halus secara kabus. Semasa proses penyemburan dilakukan, tekanan angin kipas drone menghasilkan angin ke bawah dan membuka pokok padi dan memudahkan bahan kimia untuk sampai ke pangkal tumbuhan. Drone juga digunakan untuk menyembur racun serangga bagi mengurangkan risiko manusia dengan bahan kimia, racun perosak dan baja berbahaya. Dari segi biologi, kita boleh mengubah genetik haiwan ternakan seperti ayam supaya pembiakannya boleh dipercepatkan. Contohnya, seekor ayam mampu bertelur 4 ke 7 biji telur seminggu. Dengan modifikasi genetik ini, seekor ayam mampu bertelur lebih daripada 7 kali seminggu. Ini dapat mengurangkan kadar import telur di negara kita. Jalan penyelesaian lain ialah kolaborasi dengan pembekal teknologi, teknologi blockchain, pemindahan teknologi dari negara luar, Internet of Things IoT, kecerdasan buatan AI, penggunaan biobaja dan baja penggalak, nanoteknologi, sistem kawalan pemantauan pintar dan jentera tanpa memandu. Seterusnya, kita akan membincangkan isu yang kedua iaitu kemampanan sumber. Terdapat satu faktor iaitu bencana alam. Apabila bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi dan juga kemarau berlaku, ini dapat menjejaskan sekuriti makanan. Sebagai contoh, bencana banjir dapat memberi kesan kerosakan fizikal terhadap ladang, tanaman, ternakan dan juga infrastruktur pertanian. Oleh itu, bagaimanakah kita dapat menyelesaikan masalah ini? Solusi yang pertama, vertikasi gantung ialah cara penanaman menggunakan beg semaian yang diikat dengan tali dan dikawal pada sistem para. Biasanya jenis tanaman yang sesuai untuk teknik ini adalah sayur-sayuran seperti cili, timun dan kacang panjang. Teknik ini sesuai digunakan di kawasan yang berlaku banjir dan sering diserang penyakit bawaan tanah. Solusi yang kedua, negara kita mempunyai sistem data untuk meramalkan cuaca yang dikendalikan oleh Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca yang berkualiti dan berterusan dapat membantu para petani, nelayan dan juga pengeluaran makanan di mana mereka dapat menjalankan aktiviti mereka dengan lebih efisien. Dalam isu yang ketiga, harga makanan yang terlalu tinggi menyebabkan rakyat tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi dan sihat. Dengan ini, kerajaan perlulah mengawal harga makanan dengan memberikan subsidi dan menetapkan harga siling yang lebih rendah supaya rakyat mampu membeli makanan yang lebih sihat dan bernutrisi. Melalui langkah-langkah yang telah kami nyatakan sebentar tadi, jika ia dapat dilaksanakan secara serius dan konsisten, kami yakin ia dapat menjamin sekuriti makanan negara supaya rakyat terus berterusan, bahagia dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Sekuriti makanan dalam